Menur Iman yang dipimpin oleh pengarisi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, sayangi, para sahabatnya, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik-adik kita serta muslimin dan muslimat sama ada masa hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkurun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sekali lagi kita dapat bertemu di dalam majlis ilmu berbicara berkaitan tentang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbincangan kita malam ni adalah perbincangan pagi ini adalah perbincangan akhir dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan perang yang ke-84 sebelum baginda wafat. Jadi kita ada 3 poin yang kita nak bincang. Mungkin ada 1-2 majlis lagi baru kita berakhirlah kitab ni. Pertama, kita nak bincang tentang Sariyah yang akhir ni yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harisah. Kedua, kita akan cerita tentang analisis sepanjang peperangan Nabi ni. Yang ketiganya iaitu kita akan berbincang tentang hari kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 topik besarlah sebelum berakhirnya kitab ni. Okey. Analisis ni saya simpan lama dah. Sebenarnya yang kita sentuh itu adalah sedikit daripada analisis keseluruhan peperangan. Selalu kita bincang tentang kronologi je. Daripada satu peristiwa ke satu peristiwa tu kita nampak flow dia macam tu je. Tapi dari sudut analisis kita tak perasan. Tapi rumusan awal saya, kalau ibu-ibu perhatikan sungguh dan kita mengaji sungguh sirah Nabi ni, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mukjizat dia bukan pada baginda Nabi SAW tu memiliki keajaiban. Tangan keluar air, waktu Nabi SAW dalam perang Uhud, Nabi pergi makan di rumah Jabir bin Abdullah, lalu makanan tu bertambah-tambah untuk tentera-tentera Khandaq, macam-macam lah. Okay, bukan tu. Tapi mukjizat Nabi dalam sirah ni, dalam hayat Nabi ni adalah kerana sifat manusiawi Nabi tu. Kita boleh nampak peranan Nabi macam mana kalau dia jadi pemimpin negara, macam mana dia jadi pemimpin rumah tangga, macam mana kalau dia jadi suami, dia anak, dia jadi ketua panglima perang. Kita akan nampaklah watak-watak tu yang kita sebenarnya memang boleh tiru dan memang boleh ikuti. Okay? Dia gagah di dalam gelanggang peperangan, dalam masa sama dia juga berkasih sayang di dalam rumah tangga dia. Ini sifat baginda Nabi SAW yang kita boleh tiru. Benda-benda itulah nanti yang kita akan nak bincangkan melalui analisis di dalam sirah baginda Nabi SAW. Okay. Untuk hari ini kita akan tengok lagi perang akhir Nabi SAW sepanjang hayat Nabi, iaitu perang yang berlaku kepada Usamah bin Zaid bin Harisah, merupakan seorang sahabat yang paling Nabi SAW cintai. Okay, ayahnya Zaid bin Harisah kita tahu merupakan hamba kepada Khadijah yang dihadiahkan kepada Nabi, dan Nabi sangat sayang kepada Zaid bin Harisah.
sangat sayang. Dan Nabi pernah binkan Zaid bin Muhammad, lalu ditegur oleh Allah, Nabi kembalikan nama semulanya Zaid bin Harisah. Sayang Nabi pada Zaid ni macam mana? Kalau sahabat Nabi SAW ada buat sesuatu perkara yang bagi mereka salah, mereka nak Nabi SAW ni tak marah mereka akan adukan kepada Zaid. Dia kata, wahai Zaid, tolong bagi tahu pada Rasulullah, kami buat macam ni, macam ni, macam ni. Kenapa dia melalui perantara, melalui Zaid? Sebab kalau kalau Zaid yang sampaikan berita tu pada Nabi, nescaya Nabi tak marah. Punya kasih Nabi ni, kalau Zaid yang cakap, Nabi tak marah. Tapi kalau orang lain cakap, membuatkan bagi dia Nabi SAW ni marah. Okay? Macam tu sekali sayangnya Nabi pada Zaid. Dan sayangnya Nabi pada Usamah lebih lagi. Sebab Usamah adalah anak kepada Zaid bin Harisah. Usamah ni anak kepada Zaid dan dia adalah anak kepada siapa nama isteri Zaid ketika itu yang berkahwin dengan Usamah ni? Yang kahwin dengan seorang wanita dapat Usamah bin Zaid. Siapa ibu kepada Usamah? Zainab Jahsy. Betul ke? Astaghfirullahaladzim. Jap, yakin terlebih. Betul lah Ustaz kan? Zaid bin Harisah, dia kahwin dengan Zainab binti Jahsh. Dia kahwin. Okey. Tapi ni Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ummu Aiman ni satu-satunya pengasuh baginda Nabi SAW yang kenal Nabi SAW ni. Memang dia asuh Nabi ni. Lepas kewafatan Aminah ni, Ummu Aiman lah yang duduk dengan Nabi ni, asuh Nabi daripada kecil. Jadi Ummu Aiman ni lah yang dikahwinkan dengan Zaid bin Harisah. Seorang ibu yang dia sayang, kahwin dengan anak angkat yang dia sayang ni, dapat cucu. Jadi kita boleh faham lah siapa Usamah ni, sudah tentulah seorang anak ataupun cucu yang paling disayangi oleh baginda Nabi SAW. Sebab ibu bapa dia adalah orang yang paling dekat dan dikasihi oleh baginda Nabi SAW. Okay? Itu kita boleh nampaklah peranan Usamah tu. Kita sendiri pun, mak ayah kita, sayang kita sebagai anak, sayanglah. Tapi kalau mak ayah kita dapat cucu, macam mana sayang dia? Kan? Dulu mak kita marah, ayah garang ni. Tapi dapat cucu mainkan mak bapak. Cucu mainkan datuk dan nenek dia. Kan? Macam itulah. Sebab datuk nenek terlalu sayangkan cucu tu lebih daripada sayangkan anak. Kita boleh nampaklah kedudukan Usamah ni di hati baginda Nabi SAW. Okey, baik, kita tengok ekoran daripada peristiwa tentera musuh daripada Rom yang telah membunuh para pengikutnya yang memeluk Islam, iaitu Farwah bin Amru al-Juzami. Tanpa berlengah, Nabi segera mempersiapkan satu pasukan tentera yang besar untuk dihantar ke Balqa dan Ad-Darum di Palestin. Ini satu daerah Balqa ni satu daerah yang duduk di bawah Syam ketika itulah, yang duduk di bawah pengaruh tentera Rom. Tentera Rom masa ni dah takut dah, sebab dia nampak kesan baginda Nabi SAW ni menggugat wilayah-wilayah dia. Wilayah-wilayah Rom ketika itu dah mula berpihak kepada baginda Nabi SAW dan meninggalkan wilayah Rom. Okay, jadi dia nampaklah kesan tu. Maka sebab itu dia buat satu keputusan yang drastik. Tujuan Nabi adalah untuk menggertak tentera Rom agar tidak sekali-kali berani menyerang dan membunuh umat Islam sewenang-wenangnya di sana. Sekaligus ingin mengembalikan kepercayaan bangsa Arab di perbatasan agar tidak takut dan tunduk dengan mana-mana kuasa besar untuk terus memeluk agama Islam. Sebab daerah yang berada di Balqa dan Darum ni adalah wilayah yang berada di sempadan. Okay? Dia berada di sempadan. Kalau kita tengok peta, dia berada di sempadan. Dia bangsa Arab tetapi duduk di bawah wilayah Rom. Duduk di wilayah Rom. Sebab itu kalau macam hari ni, orang bising sekarang kan, ziarah Al-Ula kan, Al-Ula. Boleh ke ziarah Al-Ula ni kawasan yang dilaknat dan sebagainya? Kita dah pernah bincang dah. Kawasan Madain Saleh ni adalah di Al-Hijr. Okay, Al-Hijr. Al-Ula ni jauh sikit daripada kawasan tu. Dan kalau kita tengok pada sini bina yang mereka sekarang pergi tengok Al-Ula tu, itu bukan sini bina di Madain Saleh. Madain Saleh sini bina dia lain, tak sama macam tu. Sini bina yang kita nampak di Petra, di Jordan, kemudian di Al-Ula itu adalah seni bina yang berlaku pada zaman Byzantine. Byzantine ni duduk di bawah wilayah Rom.
Mereka dikenali sebagai Thamud sebab dia duduk di kota Samud. Okay, kota Nabi Saleh alaihissalam. Dikekalkan nama tu, tapi dia bukan bangsa yang sama. Dia generasi lepas tu, lama dah. Cerita panjang lah. Jadi kita punya kefahaman tu tak sama. Sebab tu kita tengok seni bina yang ada dekat situ adalah seni bina Rom, di bawah jajahan Byzantine, Rom. Jadi walaupun dia duduk di wilayah Arab, tapi wilayah yang dia duduk tu di bawah penguasaan Rom. Berada yang di atas Madinah ni semua di bawah wilayah Rom. Jadi Balqa dengan Darum ni adalah duduk di bawah wilayah Rom. Sempadan lah. Persempadan tu membuatkan orang-orang Rom ni nampak sudah tentulah satu bangsa akan berpihak kepada bangsa dia, walaupun bangsa tu baru nak membangun, baru nak kuat. Kita ada semangat bangsa kan, semangat kesukuan tu kuat. Ini manusianya fitrah. Jadi sebelum apa-apa berlaku, jadi dia mula lanyaklah penduduk-penduduk di Balqa dan juga Darum. Okey, sebabkan peristiwa tu Nabi SAW hantar satu kumpulan tentera untuk gertak tentera-tentera Rom jangan buat sewenang-wenangnya. Okey, apatah lagi mereka itu nak memeluk agama Islam. Okey. Maka setelah setiap segala kelengkapan dan keperluan, pasukan tentera yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ini terus berangkat ke utara Madinah untuk menggalas misi. Namun setibanya di Ajuruf, datang berita kepada pasukan Usamah bahawa Nabi sedang sakit tenat di Madinah. Sebab itu ibu-ibu tengok tarikh berlaku peristiwa ini adalah pada bulan Rabiul Awal. Dan kita maklum peristiwa Rabiul Awal adalah peristiwa kewafatan baginda Nabi SAW. Ni bulan ni kita dah masuk kepada bulan Safar dan kita nak menuju ke Rabiul Awal. Rabiul Awal selalu kita akan cerita Maulidur Rasul. Maulidur Rasul. Maulidur Rasul, kalau ibu-ibu ingat lagi perbincangan sirah kita awal dulu, tidak ada satu pun tarikh yang tepat yang disebutkan oleh para ulama tentang kelahiran Nabi. 12 Rabiul Awal, ada kata tak, 15 Rabiul Awal, ada kata 17, ada kata macam-macam tarikh. Tapi tarikh yang tepat kewafatan Nabi, para ulama bagi tahu. Tarikh tepat wafatnya Nabi tu para ulama tahu. Okey, disebutkan secara tepat. Itulah tarikh kewafatan baginda Nabi SAW. Jadi yang kita selalu kata 12 Rabiul Awal itu adalah tarikh Maulidur Rasul ataupun kelahiran baginda Nabi SAW ni, saya rasa kita ubahlah ubah. Sebab 12 Rabiul Awal secara sahihnya adalah tarikh kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi dia bukan satu hari yang kita meraihkanlah. Sepatutnya itu adalah hari yang kita menginsafi. Kita rasa sedih sebenarnya sebab itu adalah hari yang Allah Taala telah mengambil semula seorang rasul yang paling dicintai oleh Allah, Habibullah, dan juga dikenali sebagai Khalilullah yang paling Allah Ta'ala kasihi untuk kembali kepada dia. Maka alam ni bersedihlah dengan kewafatan baginda Nabi SAW. Okay, ni hujung bulan ni sebutlah ni orang Maulidur Rasul kan. Jadi jangan galak sangatlah cerita, bukan galak maksudnya, bolehlah cerita sirah Nabi tu, tapi kita insafilah sebab tarikh tu secara sahihnya adalah tarikh kewafatan baginda Nabi SAW. Okay, kita ingat Nabi SAW wafat. Happy ke? Tak happy kan? Kita rasa sedih. Maksudnya kalau ibu-ibu nak cerita Maulidur Rasul, ceritalah. Tapi bukan cerita yang menjadikan kita ni, tapi cerita yang membuatkan kita cinta pada Nabi. Dan kita sedarkan masyarakat itu adalah tarikh kewafatan dia. Kita macam mana pun, bila seseorang meninggal, saya beri contoh, kalau mak ayah kita meninggal, kita cerita lagi ke hari kelahiran dia? Oh, tarikh ni tarikh kelahiran mak saya ni. Mak kita dah meninggal dah. Kita raikan ke? Tak ada dah. Yang kita ingat apa? Tarikh kewafatan dia, tarikh kematian dia tu. Dan tarikh tu adalah tarikh yang membuatkan kita rasa sedih. Kita akan buat apa yang mak kita suka, hubungkan silaturahim dengan kenalan-kenalan ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Itu yang kita lakukan. Macam itu yang saya nak sampaikan. Bila tali Maulidur Rasul tu, bukan salah nak cerita hari kelahiran Nabi tu, tapi macam janggal lah. Kita tak buat macam tu kan. Saya tak tahulah kalau ibu ada sambut lagi ke birthday arwah orang tua kita ke, ada sambut lagi ke? Ibu? Tak ada Ustaz, saya pelik kalau orang sambut birthday mak ayah yang dah tak ada. Kan, pelik kan? Kita tak rayakan hari kelahiran dia, tapi kita akan ingat, kenang hari kewafatan dia, betul? Kita akan ingat hari kewafatan dia. Jadi kenapa benda tu berlaku dalam hidup Nabi?
Kenapa yang itu yang kita buat tentang kelahiran Nabi? Saya minta maaf kalau saya berbeza lah dengan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Tapi benda itulah yang kita kena renung sama-sama. Okay? Sebab tu kita kena ingat, tarikh ni bukan tarikh yang kita ni, tapi tarikh yang inilah Nabi SAW wafat. Apa cerita Nabi wafat yang kita tahu? Kalau saya tanya mungkin ramai yang tak tahu secara detail macam mana Nabi wafat dalam tempoh 2 minggu. Ni kita akan bincang nanti kemudian. Okay? Lepas cerita analisis baru kita cerita kewafatan Nabi. Kita tengoklah macam mana kewafatan Nabi tu, bagi saya lah ada sangat cerita yang menyedihkan lah. Sangat sayu lah nak bayangkan tentang hari-hari yang dunia ni tanpa lagi kelibat baginda Nabi SAW. Kita akan rasa sempitnya jiwa ni. Macam kita kehilangan ibu ayah, kita akan rasa sempit dah. Dunia ni macam tak ada apa nak teruskan dah sebab dah hilang dah orang yang paling kita sayangi. Macam itulah dengan baginda Nabi SAW. Okey, baik. Jadinya Usamah ni dia bergerak, Sariyah ini adalah pada bulan yang Nabi SAW wafat. Okey, Nabi SAW wafat. Jadi dia dengar cerita Nabi dah tenat dah waktu dia sampai di Juruf. Disebabkan itu Usamah buat keputusan untuk segera pulang ke Madinah dan menundakan keberangkatan mereka ke Balqa sehinggalah Nabi SAW sembuh. Takdir Allah, Nabi SAW wafat di Madinah dan pasukan Usamah ini dihantar semula ke Balqa selepas itu untuk meneruskan rencana seperti mana yang dirancang oleh Nabi. Sebaik Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah pertama yang menggantikan Nabi sebagai pemimpin Madinah. Ini ceritanya, dialah Sariyah akhir yang Nabi utuskan dan dialah Sariyah pertama yang dihantar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Okey, inilah Sariyah dia. Sariyah Usamah bin Zaid bin Harisah. Okey, waktu dia jadi ketua panglima perang, usia Usamah ni sangat muda. Ada riwayat kata 16 tahun ataupun 17 tahun. Tapi riwayat yang selalu disebut adalah pada usia 20 tahun. Pendek cerita, dia adalah usia yang masih lagi muda, yang menimbulkan ketidakpercayaan daripada kalangan para sahabat Nabi yang jadi tentera. Sebab nak jadi tentera Nabi ni bukan calang-calang. Tak semua orang boleh jadi tentera Nabi. Tak semua boleh keluar. Dia ada qualify yang ditetapkan. Ada satu garis panduan yang Nabi tetapkan. Dia ni baru layak jadi ketua panglima. Selagi dia tak tu, dia tak layak untuk jadi ketua panglima. Okay. Tapi Usamah bin Zaid ni, Usamah bin Zaid bin Harisah ni, dia bukan sekadar jadi tentera, tetapi dia menjadi ketua panglima. Sudah tentulah benda tu menimbulkan cakap-cakap daripada kalangan para sahabat baginda Nabi SAW. Tapi ada sebab Nabi pilih dia. Kita tengok info dekat bawah tu. Walaupun misi Sariyah ni besar dan pasukan ni besar dengan dibarisi para sahabat agung seperti Abu Bakar. Abu Bakar jadi tentera je, bukan jadi ketua panglima. Abu Bakar yang senior ni jadi tentera. Umar Khattab jadi tentera. Umar jadi tentera, bukan jadi ketua panglima. Siapa lagi? Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat yang terkenal di medan peperangan, pun jadi tentera. Sa'ad bin Abi Waqqas, lagilah pemanah pertama dalam sirah Nabi SAW yang diakui kepahlawanan di medan perang, pun jadi tentera. Sa'id bin Zaid, Qatadah bin Nu'man dan Salamah bin Aslam. Ui, ni semuanya nama-nama tokoh besar, pahlawan-pahlawan besar yang bukan sepatutnya kalau orang main bola tu ni first level ni. Ni adalah squad elite. Tapi semua tak jadi kapten. Yang jadi kapten ni seorang anak muda yang tak dikenali. Orang tahu dia adalah anak kepada Zaid bin Harisah. Okey. Kenapa Nabi pilih dia? Ada beberapa sebab. Pertama, Zaid bin Harisah ni adalah satu-satunya tentera Nabi yang Nabi angkat sebanyak 5 kali menjadi ketua panglima. 5 kali Nabi angkat jadi ketua panglima. Sahabat-sahabat lain ada berulang. Ada yang paling tidak sekali je. Dia hanya bawa satu misi je. Ada yang bawa 2 kali misi, ada yang bawa 3 kali misi. 3 kali misi saya tak pasti. Saya rasa macam tak ada. Yang paling banyak 2 misi je. Tapi Zaid bin Harisah dia bawa 5 kali misi. 5 kali. Okay. Sehingga kan ada kalangan sahabat baginda Nabi SAW ni bila nampak Zaid bin Harisah jadi ketua panglima, dia rasa kita ni boleh menang. Dia ada satu perasaan macam tu. Bila Zaid naik jadi ketua panglima, inilah pasukan yang boleh Zaid ni, kita mesti menang ni. Dia ada satu perasaan macam tu. Sebab Zaid ni memang dia tak pernah kalah di medan peperangan. Dia sama macam sejarah yang dibawa oleh Khalid bin Al-Walid. Dia sama tokoh-tokoh ni. Tapi
Usama bin Zaid ni tak ada rekod. Dia adalah anak kepada Zaid bin Harisah. Ya, kenapa Nabi pilih dia? Pertama sebab ni ulangi sejarah pertama dulu. Ingat kalau tengok perang yang awal dahulu, perang pertama Nabi angkat siapa? Nabi angkat pakcik dia iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai Sariyah pertama dalam sejarah hidup Nabi. Perang pertama tu perang yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kenapa Nabi pilih dia? Sebab Nabi nak beritahu, lagi rapat orang tu dengar aku, dia sepatut duduk sebagai frontliner, duduk paling depan di medan peperangan. Kalau dia layak lah, dia akan duduk di paling depan. Sebab selalunya kita ni berbeza. Dalam bab macam ada ancaman nyawa yang kita sayang, kita duduk belakang kali. Kita reservekan dia, hantar yang tak ada kaitan dengan kita duduk depan. Kalau apa-apa berlaku kematian, biar dulu, bukan keluarga kita. Tapi Nabi tak. Yang dekat dengan Nabi, yang itu yang Nabi hantar, duduk depan. Kalau dia layak lah, Nabi akan dudukkan dia di depan. Sebab nak jadikan sebagai teladan. Okay, ni bukan cerita keluarga bangsawan tak. Kita bab harta kita depan, bab nyawa kita duduk belakang. Tak. Nabi bukan seperti itu. Okay, Nabi akan letakkan mereka yang dekat dengan Nabi, ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi, mereka lah yang paling hadapan. Kalau mereka layak sebagai tentera Nabi SAW. Yang keduanya, sebab Nabi SAW tunjukkan Usamah ni dia memang layak sama seperti ayah dia. Ayah dia tak ada orang pertikaikan. Zaid bin Harisah jadi ketua panglima sebab memang diakui kepahlawanan dia. Jadi Nabi nak bagi tahu Usamah ni dia mewarisi perkara tu. Dia sama macam ayah dia. Okey. Baik. Kalau tengok kat situ dia kata Usamah ni jadi ketua pasukan biarpun ketika umurnya baru berusia 20 tahun. Waktu ni sahabat Nabi dah senior dah. Nabi wafat umur Nabi 63 tahun. Dan umur Abu Bakar berapa? Ibu-ibu? Umur Abu Bakar berapa waktu ni? Abu Bakar dengan Nabi beza umur berapa tahun? 2 tahun kan Ustaz? Yes. Ya, betul. Umur Abu Bakar ni dengan Nabi dia 2 tahun. Dia muda 2 tahun. Abu Bakar ni umur muda 2 tahun. Sebab itu bila Abu Bakar wafat, umurnya 63 tahun. So kita boleh anggarkan waktu ni, masa dalam perang ni, umur Abu Bakar ni dah 60 ataupun 61 tahun. Bayangkan ketua panglima dia 20 tahun. Ada riwayat kata 16 tahun. Apa pandangan dia pada budak yang awak ni baru habis sekolah dah jadi ketua kami, bagi arahan pada kami. Kami ni umur 60 kot. Dah berpuluh tahun dah. Dah 10 tahun kami berperang. Awak baru lahir dah jadi ketua panglima. Apa perasan? Itulah yang saya nak bayangkan pada ibu-ibu. Orang yang duduk medan perang ni, dia dah bertahun-tahun berperang, dia dah bertahun-tahun berjuang, tiba-tiba ada orang yang naik, duduk atas dia, itu bukan benda yang senang untuk dia pikul. Bukan benda senang. Saya pernah buat satu program dengan tentera udara. Okay, saya ada buat program dengan tentera udara. Yang ini program ketenteraan lah, pasal perang Nabi ni dengan mereka, strategi perang Nabi ni untuk tentera udara. Dan pegawai-pegawai di mana-mana ketenteraan di Mindef ni dia ada konflik. Sebab yang habis degree baru usia 23 tahun. Dia baru keluar daripada UPNM tu 23 tahun baru habis degree. Bila dia masuk dalam pasukan, dia dah jadi senior. Bayangkan yang duduk dalam pasukan tu yang mungkin dulu diploma ke ataupun lepas habis SPM, dia dah berkhidmat 10 tahun dah. Ada yang berkhidmat berbelas tahun. Tapi dia duduk bawah daripada budak usia 23 tahun. 23 tahun masuk dah jadi pegawai. Sebab bezanya pada kelulusan dia. Itu bukan benda yang senang. Pegawai yang baru fresh graduate jadi kita kata pegawai tertinggi. Dia nak bagi arahan pada anak buah yang dah duduk dalam ketenteraan 15 tahun, 10 tahun. Senang ke susah? Sangat susah. Konflik kat situ. Memang ada konflik. Memang sangat konflik. Ni benda yang berlaku kat negara kita hari ni. Konflik. Saya hadapi, saya tengok benda tu memang sangat konflik. Bayangkan dia nak tabik. Orang senior nak tabik kat orang muda. Benda tu bukan senang. Sebab dia maruah dia apatah lagi duduk dalam ketenteraan. Tapi nak buat macam mana? Di dalam pasukan, dalam camp, kita memang macam tu. Luar memang dia tak respect lah. Jadi benda tu berlaku bukan zaman ni lah. Berlaku juga pada zaman Usamah bin Zaid. Okay. Jadi Nabi mengajar kita jangan lihat pada usia dia tu.
tapi lihat kepada kepimpinan dan kewibawaan dia. Okey. Kalau kita duduk dalam industri ataupun dalam pekerjaan pun macam tu jugalah. Kadang bos aturkan kita. Awak pindah duduk tempat lain. Awak pindah tempat lain. Si fulan ni masuk sini pula, baru kerja dah duduk sini pula, jawatan tinggi pula. Mestilah akan ada orang yang akan iri hati. Ada orang kata-kata, kenapa bos bagi macam tu? Kenapa bos bagi macam tu kan? Semua orang akan merasakan benda tu. Kalau dalam parti politik pun macam tu juga. Dia ni baru je, dah masuk bertanding. Kita dah lama khidmat dengan parti, tak bertanding-tanding. Contohlah. Semua orang akan ada rasa macam tu. Okay? Tapi agama mengajar kita berbeza. Okay? Khidmat ni pada orang yang betul-betul layak je duduk kat jawatan tu. Bukan sebab umur dia ke apa ke, itu bukan. Itu bukan perkiraan. Diletakkan pada orang yang memang berkelayakan lah. Yang itu Nabi SAW sangat tegaskan dan sangat tekankanlah di dalam pasukan. Okey, baik. Jadinya maka berlakulah sedikit perselisihan dan keraguan dalam kalangan pasukan tentera muslimin kerana mempersoalkan kewibawaan dan kematangan Usama yang terlalu muda. Sangat muda masa tu. Dan mungkin dia tak pernah lagi menyertai mana-mana peperangan, tiba-tiba dia angkat menjadi ketua panglima terus. Yang senior-senior ni dah bertahun-tahun berjuang, terus lagi duduk sebagai tentera. Bukan senang lah. Bukan senang. Disebabkan itu Rasulullah bersabda, sekiranya kamu sangsi dengan kepimpinan Usamah, maka samalah dengan kalian sangsi dengan kepimpinan ayahnya, Zaid bin Harisah. Jadi Nabi nak bagi tahu, Usamah bin Zaid ni adalah watak bayangan macam ayah dia, Usamah bin Zaid. Bila Nabi cakap macam tu, maka tak ada sahabat lagi pertikaikan dah. Sebab dia adalah bayangan ayah dia. Macam mana kepahlawanan ayah dia, kewibawaan ayah dia, macam itulah kewibawaan, kepahlawanan Usamah bin Zaid. Cumanya Usamah ni lebih lagi sebab dia muda lagi. Ayah dia mungkin dah senior lah, dari sudut kematangan mungkin ayah dia. Tapi dari sudut tenaga, kecekapan, kepantasan, Usamah sebab dia muda lagi. Nabi nak bayangkan macam tu. Bila Nabi cakap macam ni, tutuplah. Tak ada lagi orang nak pertikaikan tentang pemilihan Nabi mengangkat Usamah bin Zaid menjadi ketua panglima lah. Okey. Kemudian demi Allah, Usamah adalah orang yang benar-benar layak memimpin. Sesungguhnya ayahnya orang yang paling aku cintai dan Usamah orang yang paling aku cintai selepas ayahnya. Disebabkan itu Usamah bin Zaid digelar Hib bin Hib. Hib ni maksudnya orang yang paling dicintai, anak kepada orang yang paling dicintai. Hib ni datang daripada perkataan hub. Kan kita sebut Habibi, Habibati kan. Habibi. Ana uhibbu fillah kita kata kan. Itu perkataan hib itu hib. Orang yang dicintai, anak kepada bin, anak kepada hib, orang yang dicintai oleh baginda Nabi SAW. Okay. Nabi tutup kehidupan Nabi, hayat Nabi dengan menghantar cucu lah, kita kata cucu yang disayangi oleh Nabi ni menjadi ketua panglima perang. Orang yang dekat dengan Nabi diangkat kedudukannya untuk jadi barisan depan di dalam peperangan. Kalau kita tengok di dalam Syiah ni dia ada perkahwinan mut'ah kan, perkahwinan mut'ah. Bukan perkahwinan mu'tah. Mu'tah tu di Jordan. Dia perkahwinan mut'ah, perkahwinan kontrak. Kontrak ni tak ada tempoh. Mungkin 5 minit, mungkin setengah hari, mungkin sejam. Kita boleh kata dia macam satu perzinaan yang dihalalkan, yang cuba dihalalkan atas nama agama. Okay? Dia buat kontrak. Saya nak tiduri si fulan, saya minta maaf sebut saya nak tiduri si fulan. Dia kata boleh. Kita angkat dulu. Namanya kita nikah mut'ah. Ini berlaku pada Syiah lah. Syiah ni dia kata apa? Nikah mut'ah ni halal. Bahkan siapa yang bernikah mut'ah ni berkali-kali, macam-macam lah ganjaran dia. Dia akan bersama dengan Nabi lah. Maksudnya dia akan duduk di syurga yang tertinggi. Macam-macam. Kita dengar mengarut lah. Sebab ni lebih kepada keinginan syahwat. Kan Syiah letak macam tu. Tetapi Ayatullah Khumaini, ni pemimpin tinggi dia kata apa? Perkahwinan mut'ah ni semua orang daripada Syiah dibenarkan dan menjadi ganjaran pahala besar. Tetapi tidak pada anak-anak gadis keluarga Ayatullah Khumaini. Keluarga dia terkecuali pula. Apa pasal pula? Macam tu. Nampak? Kita nampak kat situ adanya satu benda yang kita kata
something fishy lah. Kita kata macam ada benda tak kena je. Buat orang lain, ni jadi ini. Buat keluarga dia, minta maaf, keluarga saya tak boleh. Ada darjat lain. Macam tu. Tapi tidaklah pada baginda Nabi SAW. Lagi dekat dengan Nabi ni, lagi Nabi letak di frontliner. Apatah lagi benda yang bermain dengan nyawa. Sebab Nabi lebih nak selamatkan umat dia, dan orang yang dekat dengan Nabi ni, keluarga Nabi, inilah orang yang berduduk di barisan hadapan. Yelah, selalu Nabi perjuangkan kan, jihad ni ke syurga, jihad ke syurga. Tapi bila nak berperang, keluarga reserve. Orang lain pergi ke depan dulu, macam tak kena je, orang akan petikai, macam tak kena je. Jadi sebab kita sebut nak ke syurga Allah, keluarga aku yang dahulu nak syurga Allah. Jadi diletakkan sebagai barisan hadapan. Nah, ini baginda Nabi SAW. Ini teladan yang kita boleh pelajari. Okey, baik, selesai untuk peristiwa-peristiwa peperangan di dalam kehidupan baginda Nabi SAW. Saya nak bagi tahu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tak cukup sebenarnya pengajian ini, tak cukup. Ini adalah peringkat pertama je. Peringkat kita tahu je flow, supaya benda yang sebelum ni, saya tak pernah dengar, sekarang saya dah dengar. Itu je. Kita perlu ada pengajian yang kedua, pengajian ketiga yang berulang-ulang, supaya benda yang kita dengar tu, kita betul-betul faham. Dan kefahaman kita lebih mendalam selepas ni lah. Kalau ada kelas-kelas sirah lepas ni, ibu-ibu boleh pergi lagi, dengar lagi supaya tambah lagi maklumat. Sebab benda ni kita dah tahu dah keseluruhan, tapi kita tak tahu secara mendalam. Okay? Tugas saya kali ni untuk berikan kefahaman yang tak pernah dengar, kita dengar je. Okay? Untuk lebih mendalam, mungkin kita akan ada majlis lagi sekali, kita ulang daripada awal, benda tu perbincangan yang lebih detail lah, lebih detail. Kita akan tengok macam-macam pengajaran lah daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Okay, yang ini baru surface saja pengajian kita. Okay, kita tengok analisis peperangan. Saya letakkan analisis ni ada 11 analisis. Okay, ada 11 analisis. Ini menunjukkan kepada pembaca, kita tidak hanya mengumpulkan kronologi perang. Sebab kalau nak tahu kronologi perang, banyaklah kitab-kitab lain pun menyusun kronologi perang. Okay, walaupun benda ni struggle sebenarnya nak susun kronologi ni. Sebab kita nak kena pastikan tarikh tu tepat. Banyak rujukan lah yang kita buat. Tetapi nak membezakan buku ni dengan buku yang lain, kita buat analisis. Untuk tunjukkan kajian kita tu bukan sekadar penyusunan kronologi, tapi adalah lebih mencakupi untuk memahami sirah baginda Nabi SAW. Okay? Jadi, analisis yang pertama yang kita boleh bawa iaitu perang bukan pendekatan dakwah. Ingat perang ni bukan pendekatan dakwah. Maksudnya Nabi SAW bukan jadikan ni sebagai benda pertama. Benda pertama, saya nak hapuskan salah faham. Sama ada orang Islam atau bukan Islam. Perang bukan medannya. Medan dakwah. Perang ni adalah penghujung dia. Okey. Baik, tengok kebijaksanaan Nabi mendekati mad'u. Pendekatan awal dakwah Nabi bukanlah bermula dengan mengangkat pedang seperti mana pendekatan para pemimpin sezaman dengan baginda dalam meluaskan jajahan taklukan. Ini benda yang kita kena faham. Zaman Nabi tu, Nabi hidup sezaman dengan Parsi, sezaman dengan Rom. Mereka hidup di dalam penjajahan. Siapa nak berkuasa, berkuasa jajah. Nabi SAW kalau ikutkan doktrin tu ataupun trend waktu tu, mesti Nabi gunakan pendekatan yang sama. Saya ni tugas saya berat lagi daripada Rom dengan Parsi. Saya nak kena dakwah ni. Kita kena jajah. Tak. Nabi bermula bukan dengan penjajahan. Nabi SAW bermula dengan dakwah secara tolak ansur. Benda tu sangat berbeza. Bagai langit dengan bumi lah pendekatan Nabi dengan pemerintah-pemerintah zaman Nabi SAW. Bahkan sampai hari ini, saya pernah sebut pada ibu-ibu, kita bacalah mana-mana buku sejarah pun, sama ada akademik ke bukan akademik ke, kita takkan jumpa penjajah dunia ni namanya Islam. Tak pernah. Kita pernah dengar Belanda sebagai penjajah. Kita pernah dengar Eropah, England sebagai penjajah, British penjajahan British. Kita pernah dengar Jepun sebagai penjajah. Kita pernah dengar siapa lagi? Portugis penjajah. Islam kita panggil penjajah ke ibu-ibu? Islam panggil penjajah ke? Bukan. Islam kita panggil apa?
Tak pernah dengar lagi penjajah. Ha. Tapi Kita apa dijajah. tak kita macam mana Ustaz? Kita yang membawa macam mana nak cakap? Kita penakluk Ustazah. Ustaz, Kita berdakwah lah kan. penakluk. Penakluk bukan penjajah. Kan madu'u tu apa maksud Ustaz? Okey, jap. Okey. Sekarang ni kita tengok Islam ni tak disebut pun sebagai penjajah. Bukalah buku orang putih ke, buku Arab ke, buku mana-mana pun tak sebut pun Islam adalah penjajah. Ini fakta yang dunia kena akui dan mereka tahu dah. Tak ada pun. Cuma hari ni ditukar. Islam is teroris. Itu je. Tapi nak kata Islam penjajah tak. Dia akui Belanda penjajah. Semua penjajah. Sebab apa? Sebab Islam datang memberikan ilmu. Islam sampai ke Eropah, masuk melalui Cordova daripada Spain, bawa ilmu. Islam masuk ke Parsi, bawa ilmu. Sama ada ilmu kehidupan, sama ada ilmu agama, tauhid, segalanya lah Islam datang. Okay, Islam datang membawa ilmu dan kesedaran. Sebab itu di dalam istilah Arab disebut sebagai futuhat, pembukaan. Sebab itu kita panggil Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Kita tak kata penaklukan. Kita tak kata penjajahan. Kita sebut pembukaan kota Mekah. Membawa daripada cahaya kegelapan, membawa kepada cahaya hidayah. Cahaya ilmu. Orang masuk Islam dengan kerelaan sebab didatangkan dengan ilmu dan ketamadunan. Dibawa semua tamadun-tamadun tu ke dunia-dunia tu. Zaman dulu, kalau ibu-ibu ingat lagi, tengoklah pada masa sejarah, semua manusia hidup dalam keadaan kotor. Tamadun Islam lah bermulanya kebersihan. Sebab itu kita baca hadis Nabi banyak cerita tentang bab wuduk. Bab wuduk ni, buat wuduk macam ni dapat pahala macam ni. Buat wuduk macam ni dapat pahala macam ni. Sebab Nabi nak tekankan kebersihan. Zaman tu orang tak bersih. Orang masih lagi tak jaga kebersihan, orang tak istinja, orang tak pandai macam mana nak qada hajat, orang tak pandai. Orang tak tahu. Tengoklah zaman Victoria, macam mana sejarah orang putih yang memang tak jaga kebersihan dia. Tengoklah, ibu-ibu boleh baca sejarah. Tengok, memang kita dengar, ya Allah, macam tu Eropah. Ya, itulah Eropah. Tapi mana datang? Tamadun Islam datang lebih awal dan tamadun Islam adalah tamadun bersih. Kita pergi luar negara, kita tengok kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah ni dia akan kekalkan 3 tradisi dia. Dia pergilah mana-mana tempat yang dia buka, sampailah ke Balkan, sampailah ke satu tempat di Blage, saya tak ingatlah, di utara Bosnia sebelum sampai ke Zagreb di Croatia. Semua daerah dia buat ada 3 benda. 3 benda ni, masjid benda utamalah, masjid tu sentiasa ada. Pergi negara-negara Balkan ni sampai ada di timur Eropah pun ada masjid. Tapi 3 benda dia tak lari. Pertama, dari sudut makanan dia akan sediakan kedai roti. Kedua, dia akan sediakan jambatan. Ketiga, dia akan sediakan hammam, iaitu tandas awam. Sebab zaman tu orang membuang atas jalan je. Tepi rumah, atas jalan, tepi dinding, orang tak peduli. Okay? Orang tak peduli benda tu. Kebersihan bukan sebahagian daripada ni. Orang tak peduli pun tentang kebersihan. Orang main buang je. Zaman dulu, di zaman Victoria di Eropah, zaman kegelapan, mereka naik kereta kuda kan. Kita tengok filem-filem Mak Saleh. Mereka naik kereta kuda. Kuda tu kalau berjalan tengah-tengah bandar, dia buang najis kat mana? Ada pergi tandas ke? Tak kan? Dia buang kat mana? Dia memang buang atas jalan je. Tapi benda tu tak difilemkan lah. Orang hanya bayangkan, oh kuda, zaman tu naik kuda, zaman tu naik lembu. Tapi kalau tengok dari sudut, kalau kita fikir, kuda tu buang kat mana? Dia memang buang je. Jadi kawasan bandar tu memang kotor. Kalau dia mati, dibiarkan tepi jalan sahaja. Dia tak ada dilupuskan ke di bumi, dia tak ada. Dibiarkan. Dan sebab itu Eropah di Perancis, di Paris terkenal sebagai industri apa? Industri perfume. Sebab mereka nak tutup bau yang sangat busuk pada zaman tu. Sebab itu industri perfume bermula di situ. Okay? Itu kisah di sebaliknya Ustaz. Sebab terlalu busuk, dia tak tahu nak tutup macam mana busuk dia. Sampai hari ni kalau ibu-ibu pergi Paris, saya bagi ibu-ibu duduk setengah hari je lah. Kita tahu okey, satu malam kita tidur di Paris, percayalah tak ada orang nak tidur. Siapa pernah pergi Paris, dia tahulah.
tandas di mana-mana. Bonda N dia pernah sampai, dia tahulah bau Paris tu macam mana. Jangan ni lah sampai sekarang kan. Bonda Nadra pun tahu. Siapa sampai Paris tahulah. Memang busuk lah. Tak dia underrated lah. Dia lebih over lah. Kita overclaim lah. Paris tu bandar ni lah. Tapi bila sampai, ini ke Paris? Inilah Paris. Sangat busuk sampai ke hari ni. Okay. Bayang zaman hari ni yang kita ada tamadun, negara maju pun macam tu, bayangkan dulu punya. 100 tahun lepas, 150 tahun lepas. Boleh bayangkan lah. Cari tandas susah, berbau sebab dia buang di mana-mana. Naik train bau tandas, bau hancing. Itu berlakulah zaman dahulu. Okay. Ni Islam datang membawa tamadun, membawa macam-macam ilmu, bawa kebersihan. Ni benda tak boleh nafikan. Sebab itu kalau ada orang duk cerita Islam ni pengganan, bagi tahu sejarah ni. Sejarah ni tak ada orang boleh tipu lah. Sejarah ni penting. Kita kena educate masyarakat. Bila cerita perang, takut perang lah. Nabi ni perang. Buktikan kepada saya lepas zaman Nabi, daripada zaman Nabi sampai ke zaman lepas Nabi, siapa Islam yang menjajah negara ni? Tak ada. Sebab Islam datang, semua negara rela untuk dijajah. Sebab tu tak dia panggil penjajah. Dia rela. Dia tak halau bawa keluar. Macam kita halau Portugis keluar, halau British keluar. Halau Jepun keluar. Tapi Islam datang, ayo mari sama duduk dengan kami. Dakwah lagi kami. Okay, itu beza dia. Okay, sebab Islam datang membawa ilmu, bawa tamadun. Okay, baik. Kemudian namun baginda Nabi bermula dengan gerakan lisan dan akhlak dalam menyeru manusia supaya beriman kepada Allah dan Rasul. Mudahnya pendekatan dakwah Rasulullah terbahagi kepada 4 marhalah. Marhalah ni saya istilahkanlah. Marhalah ni macam satu perjalanan tu ada 4. Ada 4 keadaan lah. Marhalah pertama iaitu 3 tahun. Yang ni saya tak detailkan ibu-ibu, yang ibu-ibu boleh baca lah. Tapi nak ceritanya, marhalah pertama, marhalah kedua, marhalah ketiga ni adalah marhalah yang langsung tidak ada peperangan. Semuanya dakwah. Dan tempoh itu mencecah lebih kurang 13 tahun. Mencecah hampir 13 tahun. Kalau kita bayangkan 13 tahun ni, budak lahir dah sampai form 1 dah. Nabi tak berperang. Walaupun dah ditindas, ada sebahagian sahabat Nabi dah diseksa, bahkan dibunuh dah. Okay, Nabi tak tindas pun. Nabi tak buat apa, 13 tahun. Kalau budak tu dah masuk sekolah menengah dah. Tapi lepas tu barulah adanya tindak balas daripada baginda Nabi SAW. Itu pun Allah letakkan syarat yang sangat ketat. Tak sebarang-sebarang lah pergi perang ni. Ada syarat-syarat yang ketat. Okay, tengok marhalah keempat terus. Okay. Selepas baginda dan umat Islam berhijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian, barulah marhalah terakhir ni bermula. Pada saat ini barulah pendekatan perang diizinkan oleh Allah apabila dakwah Islam ditentang dengan kekerasan dan pembunuhan. Itu pun setelah Nabi dan umat Islam puas diasak, dicemuh dan diseksa penuh kesabaran selama 13 tahun di Mekah oleh musyrikin Quraisy. Nak bagi tahunya, Nabi hanya boleh berperang setelah diperangi. Nabi tak boleh keluar tiba-tiba perang, tak dibenarkan. Kita dah duduk satu negara kan. Okey, kita perang. Negara ni tak boleh. Kalau kita tak sejarah, ingat oleh sejarah, tak boleh. Nabi tak buat macam tu pun. Orang ni datang, baru Nabi keluar berperang. Nabi hantar perisik. Nabi dengar berita perisik ni dah nak serang Nabi. Nabi buat kejutan, serangan hendap. Itu berlaku. Sebab Nabi tahu dia nak serang, baru Nabi menyerang. Nabi tak boleh serang tiba-tiba. Orang tu duduk tenang-tenang, serang. Tak dibenarkan. Okay? Dia sangat berbeza dengan cara Rom dan Parsi membina tamadun dia. Ini Islam. Okay. Baik, walau bagaimanapun Rasulullah tetap berpegang dengan prinsip Al-Quran yang mementingkan keamanan, keharmonian dan keselamatan dalam meletakkan matlamat undang-undang dan adab-adab berperang. Mana ada perang yang ada adab? Tapi Islam ada. Kita tengok cerita, ni cerita lah, banyak tak cerita ni. Cerita Transformers. Nak hancurkan Megatron contoh Megatron, kita kena hancurkan dunia ni. Batu baru kita tubuhkan balik dunia yang baru. Contohlah. Tengok Amerika datang. Ni didoktrin melalui Hollywood melalui filem. Amerika datang. Macam mana dia nak bangunkan Afghanistan? Kita kena hancurkan Afghanistan.
Macam mana nak bangunkan Iraq? Kita hancurkan Baghdad. Tengok Afghanistan dengan Baghdad hari ni, bangun ke? Tak bangun. Tak bangun terus. Dia terus lumpuh. Negara dia terus lumpuh. Okay? Tak bangun. Sedangkan waktu tu dia masuk tentera dia, hancurkan semua ni. Kita nak berikan keselamatan dan keamanan pada rakyat negara sekian-sekian ni. Buatlah macam-macam. Berlaku apa hari ni? Bangun ke? Amerika tunaikan janji? Tak tunaikan. Ni ada guna, ni takutlah saya di CSI FBI ke, janganlah Okay, contoh kita boleh nampak lah ni. Memang tak ada. Tak membangun langsung, negara tu terus lumpuh. Tapi Nabi SAW tak buat macam tu. Nabi kata pokok jangan tebang, rumah ibadah jangan dirobohkan, orang kanak-kanak jangan dibunuh, orang tua, wanita yang tak bersalah. Kita hanya perangi tentera saja. Yang lain jangan usik, kekalkan. Sebab agama mengajar ini adalah keamanan. Kita nak lindungi sebanyak mungkin. Yang memerangi itu je yang diperangi. Yang lain jangan disentuh. Tapi tengok dunia hari ni berbeza. Dia doktrin kita sampai kita rasa normal. Nak bangunkan satu tempat, hancurkan dulu baru bangunkan. Melalui filem-filem lah, kita tengok filem macam tu kan. Tapi apa jadi? Tak jadi apa-apa. Okay, tak membangunlah langsung. Jika dilihat pada keempat-empat marhalah ini, barulah kita menyadari bahawa jihad mengangkat senjata bukan pilihan pertama, kedua dan ketiga Nabi dalam mengembangkan dakwah Islam. Namun ia adalah dia adalah pilihan yang terakhir, itu pun apabila diperangi terlebih dahulu. Ini benda yang kita kena akuilah di dalam analisis yang pertama. Okay? Ubahlah cara faham kita dan kita kena educate masyarakat kita. Okay, selesai analisis pertama. Analisis yang kedua, organisasi ketenteraan Nabi. Macam mana Nabi structure tentera-tentera Nabi ni. Nabi organize tentera Nabi ni akan menampakkan kebijakan baginda Nabi SAW mengatur ketenteraan. Okay, sebelum tu ibu-ibu ada soalan ke? Sebab habis ceramah saya tutup dah tahu, tak ada tanya soalan. Bagi tahu terus Ustaz insya-Allah. Okey, baik, tak ada saja je. Okey, baik. Tapi kalau nak tanya dulu, tak ada soalan Okey. Okey, baik. Kita tengok yang kedua, organisasi ketenteraan Nabi. Baginda merupakan perintis kepada sistem ketenteraan di tanah Arab, memandangkan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam tidak pernah dikenali dengan corak peperangan yang teratur dan bersistem. Maksudnya mereka ni jenis perang masuk lagi macam tu je. Kalau main bola tu semua orang jadi striker, sampai keeper-keeper pun naik main bola jadi striker. Nanti kalau kena serang semua orang jadi defender, macam itulah. Dia tak ada sistem. Semua naik, semua turun je, macam tu. Okay? Jadi Nabi susunkan formasi kalangan ketenteraan Nabi. Pertama, kebijaksanaan Nabi mengatur angkatan. Menariknya, sistem ketenteraan Nabi adalah jauh lebih baik dan berkesan daripada mana-mana teori ketenteraan di dunia ni. Ini disebabkan sistem yang diasaskan baginda mengambil kira dua aspek, iaitu kekuatan dalaman dan kekuatan luaran. Okay. Yang ini saya sendiri tu kalau orang tu macam terlalu over lah, kata teori taktikal Nabi ni lebih hebat daripada dunia. Saya rasa macam ni sebab kekuatan tu tak hanya pada fizikal. Badan gagah ni, semua ni, skill semua ada. Tapi kalau dia penakut, dalaman dia tak kuat, fizikal tak jadi apa-apa. Sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka ni bukan pergi masuk gym, bukan ada fitness, tak ada apa pun. Tapi mereka diajar daripada awal dulu adalah melalui dalaman dia. Kemahuan tu dibina. Kemahuan tu. Bila dia dah mahu, apa sahaja tak jadi halangan dah. Walaupun dia ready ke, tak ready ke, dia sanggup bertindak. Sebab kemahuan tu ada. Dalaman tu dibina. Kekuatan dalaman tu dibina. Sehingga kekuatan luaran. Sebab itu kita tak pernah dengar sahabat Nabi bully. Dia tentera ni. Sahabat-sahabat ni tentera. Pernah dengar ke sahabat Nabi yang tentera ni bully junior? Tak pernah dengar. Pernah ke dengar sahabat Nabi lari daripada medan perang? Tak pernah. Golongan munafik lain lah. Kita tak pernah dengar pun. Sahabat-sahabat Nabi buat benda-benda macam ni. Sebab apa? Sebab kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman. Dan ini sebenarnya yang menjadi rahsia yang Nabi SAW buat. Jepun
dia gunakan istilah kamikaze lah, berani mati. Tapi macam mana tentera Jepun boleh buat kamikaze ni? Kalau yang saya baca, tak tahulah fakta ni betul tidak, sebab saya baca fakta ni secara random je. Mereka bermulanya pengambilan ganja, bukan ganja, pengambilan macam barang yang terlarang ni lah, ganja ke dadah ke, menyebabkan mereka ni luar kawal. Dia dah tak ingat apa dah, dia redah aja. Dia sampai kena ambil benda tu dulu, baru dia ada semangat kamikaze, berani mati. Selagi dia tak ambil benda tu, semua ada rasa takut, semua rasa takut ni. Tapi tentera Islam memang ada rasa kebimbangan, takut ni. Tapi semua tu diatasi dengan iman dan takwa. Nabi bentuk dengan kerohanian. Kekuatan dalaman tu sangat penting. Okey, kekuatan dalaman tu sangat penting. Baru dibina dengan kekuatan luaran. Sebab itu saya rasalah tak berlaku dalam ketenteraan moden hari ini yang dibina kekuatan dalaman. Dia ajar semangat tauhid, dia ajar kita buat ni, kita berjuang ni kerana Tuhan. Kalau kita gugur dulu, kita tahu ini gugur mati syahid. Jarang-jarang diingatkan tentera-tentera ni, mereka duduk di front liner ni, kalau mereka berperang dan mereka kalah, tumbang di medan perang, mereka digelar mati syahid sebab mempertahankan tanah air. Okey, berapa ramai tentera yang disedarkan macam tu, dan berapa ramai ahli keluarga yang disedarkan macam tu. Kebanyakan tak sedar lah, tak perasan macam tu. Kita bertugas sebagai tentera je. Ada allowance, ada gaji, ada pendapatan macam itulah. Okey, Bonda Nolia Sayuti. Mungkin ada yang berbeza dengan saya. Assalamualaikum Ustaz. Ah. Okey, ada 2 soalan. Okay. Satu, tentera Malaysia ke? Adakah ia budaya atau tidakkah ada ustaz atau bimbingan agama di dalam tentera Malaysia ni untuk mengubahkan kalau budaya tentera Malaysia ni tidak betul kan? Mungkin Ustaz boleh perjelaskan tu satu. Dan satu lagi ni yang tentera Palestin. Yang Ustaz kata Nabi didik iman dulu, baru tentera Nabi ni teguh untuk terus berperang kerana mati syahid tu dia punya ganjaran tu syurga. Betul Ustaz? Okey, baik. Pertama, dalam ketenteraan Malaysia ada kagat, satu barisan namanya kagat. Kor Angkatan Tentera Kor Agama Angkatan Tentera Diraja Malaysia. Dia ada satu, memang ustaz lah yang duduk dalam grup tu. Dan itu adalah salah satu usaha yang memang nak menyentik. Sebab tu ada istilah, saya tak ingat, dalam istilah ketenteraan negara kita ada. Dia sebut Ashkari, saya tak ingat, ada istilah dia lah. Memang itu semangat yang dia nak buat. Sebab itu kami masa karang kitab ni, kita yang endorse buku ni adalah, kalau perasan ada angkatan kagat tu. Kita punya, siapa nama dia tak ingat dah. Dia lah yang endorse tu. Kata-kata aluan tu, Major Jeneral Datuk Haji Kamarudin, dia pun dah bersara dah. Dia ketua pengarah Kor Agama Angkatan Tentera. Kagat lah, kita istilah sebagai kagat. Ini usaha dalaman lah. Tapi mereka ni tugasnya sangat kecil. Kalau ada kematian di dalam medan peperangan, mereka uruskan jenazah. Kalau ada tu doa. Itu je lah. Tugasnya itu dikawal. Tugasnya dikawal. Dia bukan diberikan kebebasan untuk membentuk kerohanian tu. Saya tak nafikan. Adalah yang membentuk kerohanian tu. Tapi kalau ni yang berlaku dalam keluarga saya lah, saya tengok. Dia sebab ada majlis-majlis yang macam tu, dibesar-besarkan lah. Patutnya elakkanlah majlis ada berjoget lah, majlis-majlis macam yang kita rasa benda ni tak patut berlaku pada ketenteraan lah. Sebab mereka duduk di medan ibadah kan, berjuang untuk agama, berjuang untuk ni, patutnya tak ada lah. Patutnya tak ada, macam tu lah istilah saya, patutnya tak ada. Tapi kenapa ada? Okay, sebab kalau dia sedar dia berada di medan ibadah, mustahil ibadah tu bercampur dengan majlis-majlis hiburan yang bagi saya lebih.
Bukan fitrah, fitrah hiburan kita tak nafikan, tapi ni melebih. Okey, itu pertamalah. Okay. Yang kedua pula iaitu bagi tentera-tentera Palestin, saya tak berani komen lah sebab saya tak mengenali tentera-tentera Palestin sama ada Izzuddin Al-Qassam ke pihak Hamas ke Fatah, saya tak tahu. Itu bukan bidang saya dan saya tak tahulah bagaimana. Tetapi secara randomnya ataupun umumnya kita boleh kata perkara yang asas bagi siapa-siapa pun, kita sebagai ibu bapa ke, masyarakat ke, benda pertama adalah rohani kita. Kenapa kita nak pertahankan keluarga? Walaupun kita bukan tentera, tapi kalau ada orang rompak rumah kita ada rasa tanggungjawab sebab rohani kita tu. Saya mesti kena ni sebab saya nak lindungi keluarga saya. Benda tu yang kena ada, dalaman tu kena ada, kesedaran tu. Okey. Jadi macam itulah dengan ketenteraan. Minta maaf kalau tak menjawab soalan Bonda Nurlia yang nombor 2 tu. Saya minta maaf kalau saya tak menjawab. Sebab saya tak Terima kasih Ustaz. Okay, Terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, adakah Nabi strategi peperangan tu dibimbingi Allah SWT? Okey. Baik. Nabi SAW kalau ikuti daripada awal, sebahagian daripada keputusan Nabi itu dipandu dengan wahyu dan sebahagian itu adalah melalui musyawarah, perbincangan. Sebab itu ada sahabat-sahabat Nabi argue bila Nabi decide dan mereka tanya, ni wahyu ke apa? Nabi kata tak, ini adalah perancangan aku. Sahabat yang lebih pengalaman dia kata, ya Rasulullah, kita tukarlah. Benda ni saya rasa tak okey, kita tukar, pindah tempat lain. Dan Nabi akui. Ada sebahagian dipandu dengan wahyu, ada sebahagian melalui keputusan Nabi sendiri. Nabi rasa melalui kebijaksanaan Nabi. Tapi ada sahabat kata, oh kita tukar macam ni, Nabi setuju. Melalui musyawarah. Okey? Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, kita dah pukul 11 dah. Tak habis lah hari ni. Tak habis hari ni. InsyaAllah kita jumpa pada kesempatan akan datang. Okey? Tak ada buka soalan dah Ustaz. Saya tutup soalan dah. Saya minta maaf tak buka soalan ni sebabnya saya nak uruskan ada keluarga saya. Minta maaf lah banyak ibu-ibu. InsyaAllah next time kalau kita ada masa lapang memang saya akan buka lah seluar-luarnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Hari ini kira tamat lah Ustaz ya. Perang 84 perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Rasa macam kejar aja ya Allah. Jika kita soroti kandungan buku ini, kitab ini, banyak peperangan yang menyaksikan perbezaan bilangan tentera Islam dan musuh dalam jumlah yang ketara. Walaupun bilangan tentera Islam selalunya sedikit jika dibandingkan dengan musyrikin, kemenangan tetap berpihak kepada Islam. Jelas di sini kuantiti bukanlah ukuran kepada satu kejayaan, tetapi kualiti yang terbaik mampu mengatasi kuantiti yang banyak. Aspek inilah yang dimiliki oleh tentera Islam, tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang semata-mata kerana Allah, kerana ingin memartabatkan agama Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Ustaz, sikit ibahan kuliah hari ini. 5.15 petang hari ini kuliah asar kita. Bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan Misbah Duja Syarah Safina An-Najah pada pukul 5.15 petang. Kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suwarin dengan hadis-hadis sahih terbukti masa kini pada pukul 8 malam. Dan kuliah isyak kita, kuliah akhir kita bersama dengan Fadilah Ustazah Misna binti Miran dengan fiqh darah haid, nifas dan istihadah pada pukul 9.15 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Terima kasih kepada semua jemaah yang selalu berinfak, istiqomah berinfak di tabung Gemenur Iman. Semoga dengan infak kita itu, kuliah-kuliah di Gemenur Iman dapat diteruskan dan dijalankan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Saya memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membaca tasbih kafarah dan surat Tuhan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baik, Popo saya minta maaf kalau timbul kontroversi. Bukan timbul kontroversi lah tapi mengharapkan sebagai perbandingan sajalah, perbandingan. Yang pentingnya
Nabi sebagai teladan kita dan usaha kita adalah sebagai penambah baikan mencontohi Nabi dan menjadi lebih baiklah dalam kehidupan. Bukan menjadi lebih baik daripada Nabi, memang takkan mampu, tapi kita menambah baik kehidupan kita sesuai dengan yang ditunjukkan teladan oleh Nabi SAW. Baik, insyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.